Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 ini membentangkan tajuk Keselamatan Jalan Raya di bawah isu pemandu mabuk. Pengenalan isu. Isu keselamatan jalan raya disebabkan pemandu mabuk telah menjadi masalah yang serius. Fenomena ini telah mencapai paras yang tinggi dalam penentuan kadar kematian rakyat Malaysia. Jalan raya yang sepatutnya menjadi laluan untuk kemudahan awam seolah-olah bertukar fungsi menjadi pembunuh nombor satu negara. Hal ini semakin membimbangkan dan merunsingkan kerana boleh meragut nyawa. Pelbagai punca telah dikenal pasti sebagai penyebab berlakunya kemalangan jalan raya yang semakin meningkat dari hari ke hari. Maklumat dan fakta. Statistik polis pada 2018 menunjukkan 191 pemandu kenderaan dan penunggang motosikal didapati memandu di bawah pengaruh alkohol yang menyebabkan 54 kematian. Kesan daripada isu ini ialah menyebabkan kenderaan hilang kawalan. Individu yang berada di bawah pengaruh alkohol tidak menyedari apa yang mereka sedang lakukan. Dalam kata lain, pemikiran mereka tidak normal. Hal ini menyebabkan pemandu tersebut tidak dapat memandu kenderaan dengan cara yang betul sehingga menyebabkan hilang kawalan. Situasi ini amat berbahaya terhadap pengguna jalan raya yang lain kerana boleh menyebabkan pelanggaran antara satu kenderaan dengan kenderaan yang lain. Kesan yang seterusnya ialah membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Pengambilan alkohol dalam kuantiti yang berlebihan boleh membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebagai contoh, pemandu yang berada di bawah pengaruh alkohol menyebabkan pemandu berasa khayal dan mabuk serta tidak dapat memberi daya tumpuan yang baik ketika memandu. Akibatnya, pemandu akan hilang tumpuan dan memandu dalam keadaan berbahaya serta bertindak hanya mengikut emosi yang akan mengundang kecelakaan jalan raya. Penyelesaian bagi isu ini ialah melaksanakan dasar kawalan alkohol lebih ketat. Kerajaan perlu mengurangkan waktu penjualan alkohol di kedai-kedai, restoran, bar dan di lain-lain tempat. Kaedah ini dapat mengurangkan pengambilan alkohol secara berlebihan yang menyebabkan mereka hilang kawalan diri. Kerajaan juga perlu mewajibkan pengguna alkohol menempah atau menggunakan perkhidmatan pemandu khas bagi menghantar mereka pulang bagi mengelak daripada memandu sendiri kenderaan mereka. Kaedah ini dapat mengurangkan berlakunya kemalangan disebabkan pemandu mabuk. Penyelesaian yang kedua ialah
memperketat penjualan minuman keras. Kerajaan perlu meningkatkan cukai arak iaitu sebanyak 15% dikenakan di Malaysia. Hal ini dapat meningkatkan harga penjualan arak, seterusnya menyebabkan pengurangan jumlah pembelian arak dalam kalangan masyarakat. Kerajaan juga perlu meningkatkan hukuman, memperketatkan penguasaan dan menambah baik pendidikan. Hal ini kerana pesalah lebih takut untuk membuat kesalahan jika risiko ditangkap lebih tinggi berbanding hukumannya lebih berat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataan memaklumkan telah mengarahkan supaya hukuman lebih berat dikenakan ke atas individu yang disabitkan dengan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Menurut Tan Sri Muhyiddin, beliau memandang berat bilangan kes kemalangan jalan raya akibat pemandu mabuk serta keresahan rakyat dan keluarga mangsa kemalangan yang mahu kerajaan bertindak tegas menangani perkara itu. Tan Sri Muhyiddin dalam satu kenyataan menerusi laman Facebook beliau berkata, jumlah 21 kes kemalangan melibatkan pemandu mabuk dengan 8 mangsa kehilangan nyawa yang dicatatkan sepanjang 5 bulan pertama tahun ini amat membimbangkan. Tambah Tan Sri Muhyiddin, Kementerian Pengangkutan perlu membuat pindaan ke atas Akta Pengangkutan Jalan 1987 kurungan Akta 333. Katanya beliau difahamkan pindaan akta itu akan dimuktamadkan pertengahan Jun depan sebelum dibawa ke Dewan Rakyat untuk dibentangkan pada persidangan akan datang. Mengikut undang-undang sedia ada, individu yang memandu dalam keadaan mabuk boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 45A kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang RM1,000 dan tidak lebih RM6,000 atau penjara tidak lebih 12 bulan. Manakala bagi kesalahan memandu dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kematian pula, pesalah boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa hukuman denda maksimum RM20,000 dan penjara maksimum 10 tahun. Menurut Tan Sri Muhyiddin, pindaan ke atas Akta 333 diharap dapat menetapkan hukuman mandatori lebih berat dan setimpal ke atas pemandu mabuk yang menyebabkan kecederaan, apatah lagi kematian kepada pengguna jalan raya yang lain. Beliau juga berharap pindaan hukuman ini kelak akan memberi pembelaan kepada waris keluarga mangsa kemalangan yang terjejas akibat pemandu mabuk. Sepanjang menjalankan tugasan ini, kumpulan kami menghadapi cabaran masalah jaringan internet. Hal ini menyukarkan kumpulan kami untuk membuat perbincangan tentang idea untuk menghasilkan poster dan mengaitkan poster dengan falsafah kerana hanya perlu berbincang melalui aplikasi WhatsApp. Hal ini demikian kerana tidak semua ahli mempunyai jaringan internet yang stabil di rumah mereka, menyebabkan mereka lambat untuk membalas perbincangan di dalam WhatsApp. Akan tetapi, kumpulan kami telah berjaya menyiapkan setiap tugasan.